Baik. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini. Dengan kita membaca umum Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabiza masyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza bindah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadrul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulai yakunu minal muhtadin. Yang maksud hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Serta mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang bermaksud barang siapa yang dikenaki Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, saya berikan pahaman di dalam agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ibarat istifadah wa la'asa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairin ibtiga wajhillah wa barakatihi wa qul wa syawabi subhanahu wa ta'ala. Jemaati silakan Pak Imam, Tuan Bilal dan jawatan kuasa surau sidang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah sekali lagi tuan-tuan kita dapat bersama malam ini untuk kita menyambung kuliah kita. Malam ni kita baca hadis kita selang-seli dengan hadis dan juga kitab ziarah ke alam kubur. Baik, kita dah sampai muka surah apa tu? 389. Ayat dia apa tu? Kita baca ayat dia. Sampai ini khairukum man ta'allama. Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Betul lah. Betul. Saya pakai ini boleh? Ini saya kena dekatkan. Kuat. Okay. InsyaAllah. Baik, kita masih lagi dalam perbincangan hadis hari itu. Hadis yang ke-36. Itulah hadis berkenaan orang kata melapangkan
saudara kita yang beriman dan memudahkan saudara yang kita yang beriman. Kemudian menutup keaiban orang Muslim yang lain, serta di samping itu mencari jalan menuju menuntut ilmu. Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Kemudian mana-mana kaum yang berhimpun dalam rumah-rumah Allah Ta'ala, mana-mana rumah Allah Ta'ala, dan membaca kitab Allah dan bertadarus dan sebagainya, malaikat turun atasnya sakinah, kesenangan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Kemudian pada hadis yang ringkas yang hujung hadis itu dia kata, wa man abta'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabahu. Maksudnya itu, wa man lam yabta'u bihi yabta'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabahu. Yang bermaksud, barang siapa yang terlambat dengan dia amalannya, tidaklah akan segera naik dengan dia nasabnya, keturunannya. Keparingannya ujunglah kita bincang malam ni. Itu maksud daripada kata-kata itu. Jadi akhirnya pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal orang yang terlambat amalannya, hal orang yang terlambat amalannya, atau kemudian, atau ke belakang usahanya, usaha kebaikannya, kebaikan dirinya sewaktu hidup dalam dunia. Jadi orang ini dikata tidak akan mencapai derajat kemuliaan. Orang ini tidak akan mencapai derajat kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana yang akan mencapai dan mendapatnya ialah amalannya. Jadi yang menentukan tu amalan dia, bukannya nasab. Nasab dengan keturunan lah. Bukan keturunannya tadi lah yang menjamin lah. Mana keturunan, nasab keturunan ni kan, dia bukan satu jaminan untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting amalan kita lah. Amalan kita, di samping itu kurniaan daripada Allah Ta'ala. Itu kita sebut tadi. Akhirnya pada hadis tersebut Rasulullah SAW menyatakan hal orang yang terlambat amalannya, atau kemudian, atau ke belakang usaha kebaikannya dirinya sewaktu hidup dalam dunia. Jadi orang ini dia tak akan mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, kerana yang akan mencapai dan mendapatnya ialah amalannya. Amalannya tadi. Sedangkan amalannya tidak pula ada atau tidak mempunyai untuknya. Mana amalan kosong lah. Yang diharapkan hanya keturunan je lah. Mungkin dia keturunan orang baik, orang soleh dan sebagainya, tapi dia ni macam mana? Kan? Diri dia macam mana? Mungkin tok neneknya mungkin orang baik, orang bagus, orang soleh dan sebagainya, ulama dan sebagainya. Tapi dirinya itu sini macam mana? Ada tak amalan dia? Kalau tak ada, tak apa lah, susah lah. Kan? Maka nasab atau keturunannya, walaupun dikatakan mulia, tinggi dan dari kalangan atasan, tidak merupakan hal yang menentukan nasib dirinya. Nampak? Dia bukan penentulah pada nasib diri dia, syurga atau neraka. Kerana agama tidak pernah mendasarkan kemuliaan dan kebahagiaan seorang atas asal keturunan, atau darah kebangsawanan, atau atas kemewahan kehidupannya, atau atas kekuatan dan kekuasaan, tetapi berdasarkan atas iman. Kan? Tak? Iman adalah mutiara. Kata kumpulan apa tu? Kumpulan apa tu? Raihan kan? Kan? Iman adalah mutiara. Yang mana iman tu tak boleh diwarisi daripada orang yang terdahulu pada kita lah, gitu. Kan? Sebab apa? Apabila akhirat besok, masing-masing akan nafsi-nafsi. Kau, aku. Masing-masing akan melepas diri. Ayah akan melepas diri pada anak, anak akan juga lepas diri pada
ayah. Isteri akan cuba lepas diri pada suami, suami akan cuba lepas diri pada isteri. Tak nak masing-masing dapat mengaitkan di antara satu sama lain dah. Apalagi orang yang nak mengaitkan diri kita tu masuk neraka pula. Lihat tu. Baik. Jadi kerana agama tidak pernah berdasarkan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang yang paling mulia pada sisi Allah Ta'ala itu orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, kan? Betul kan? Jadi agama tidak pernah berdasarkan kemuliaan, kebahagiaan, asabiyah, atas asal keturunan, darah bangsawan. Oh, dia ni keturunan bangsawan, kan? Atau dia ni kemewahan, dia ni orang mewah, orang kaya raya ni, kan? Atau atas kekuatan dan kekuasaan. Malahan orang kaya besok lagi lama pula, kan? Berada di pada masyar akan disoal jawab berkenaan dengan harta dia, daripada mana dia boleh harta dan ke mana dia belanjakan. Tetapi didasarkan atas iman dan amal soleh, atas takwa dalam segala bidang penghidupan. Nampak? Jadi iman pertama yang akan ditengok. Kemudian kedua, amal soleh. Yang ketiga, takwa dia. Dalam kehidupan harian dia, so macam mana? Inilah yang akan besok membawa dia masuk syukur Allah Ta'ala. Inilah yang menjadi punca meningkatkan, punca meningkatkan peribadi di sisi agama di dunia ini dan akhirat. Yang demikian tidak dapat dilakukan lagi bahawa orang yang terlambat amalannya di dunia tidaklah dapat nasab atau keturunannya menyegerakan untuk meletakkan dia di tempat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Itu maksud dengan terlambat amalan tadi. Mana bekalan amalan tak ada? Bekalan amalan tak ada. Kalau ada pun kurang lah, sikit sangat. Itu maksudnya man abta'a bihi amaluhu, kan? Barang siapa yang terlambat amalan tadi, lam yusri' bihi nasabahu, maka tidak menjegera naik oleh keturunannya. Mana keturunannya tak boleh nak cover lah, nak support dan sebagainya, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Di akhirat besok yang boleh bagi syafaat siapa? Antaranya ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah yang boleh pada syafaat. Kemudian hafiz Quran, ada riwayat mengatakan orang hafal Quran boleh bagi syafaat. Itu. Kemudian para malaikat juga boleh mendoakanlah, syafaat mana mendoakanlah kepada orang-orang yang akan masuk neraka sebagainya. Kiramal bararah, disebut oleh satu kitab tu, antara orang yang boleh beri syafaat iaitulah orang kata Nabi Muhammad SAW, kemudian orang-orang yang hafal Quran, yang beramal dengan Quran dan sebagainya. Kemudian di samping itu para malaikat kiraman bararah tersebut, malaikat kiraman bararah. Baik. Jadi tidaklah dapat diragukan lagi bahawa orang yang terlambat amalannya di dunia tidaklah dapat nasab atau keturunannya menyegerakan untuk meletakkan dia di tempat yang mulia sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azhaba ankum ghaibiyatul jahiliyah wa fakhraha bil aba'i. Innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun sakiyun. An-nasu banu Adam wa Adam khuliqa min turab." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghilangkan dari kamu akan kebanggaan jahiliyah. Inna Allah azhaba ankum ghubiyatil jahiliyah wa fakhraha bil aba, dan kemegahan dengan bapa-bapa ataupun keturunan lah, bangsa kan itu. Dan Nabi juga pernah bersabda, "Laisa minna man da'al asabiyah." Kan?
Walaysa minna man mata 'ala asabiyah. Bukan daripada kalangan kami orang yang mati di atas dasar asabiyah. Apa maksud asabiyah? Asabiyah maksudnya cenderung kepada kezaliman. Kaum tu cenderung kepada zalim, dan kita bantu pula kaum tadi. Antu'ina kaum ala zulmi. Antu'ina kaum ala zulmi, kamu bantu kaum lain dalam buat zalim. Itu masuk asabiyah tadi. Tuan semua. Nah, kita tak digalakkanlah dalam bab-bab asabiyah ni tadi. Jadi begitu juga dalam bab tadi. Dalam bab orang kata amalan tadi, maknanya bangsa, keturunan, tak boleh menjamin kepada kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi apa kata Nabi tadi? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghilangkan daripada kamu akan kebanggaan jahiliyah dan kemegahannya dengan bapa-bapa. Kerana seseorang itu hanya ia seorang mukmin yang berbakti dan seorang derhaka celaka. Manusia itu anak Adam, dan Adam dijadikan daripada tanah. Adam khuliqa min turab, Adam dijadikan daripada salib tanah. Kita pula dijadikan daripada pencampuran air mani penis lelaki dan perempuan. Gitu. Dan hasil kita tu Adam dijadikan daripada tanah. Okey. Kemudian Hawa dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Hawa. Apa maksud Hawa? Maksud Hawa ialah hidup. Masa hidup. Mana Nabi Siti Hawa tu dijadikan daripada yang hidup. Mana Adam lah tu. Disebut dalam satu kitab tu lah. Maksud Hawa tu. Bukan maksud Hawa tu hawa nafsu, bukan. Maksud Hawa tu maksudnya hidup, hayat dia ni, hidup. Mana Siti Hawa tu dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam. Mana daripada sesuatu yang hidup. Daripada makhluk itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi baik. Dan pada hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ituni bi amalikum, la ta'tuni bi ansabikum." Ituni bi amalikum, datangkan kamu kepadaku dengan segala amalan kamu. La ta'tuni bi ansabikum, jangan kamu datang membawa kepadaku dengan segala keturunan kamu. Segala keturunan kamu. Okey? Semua dalam dunia ni orang lebih pada keturunan lah. Kau ni bang, kau keturunan mana, kau suku mana, kan? Gitu. Bila kau dengan suku yang hebat, kan, daripada keturunan hebat tu, dia banggalah dengan keturunan tadi. Gitu. Jadi orang respect, dia ni keturunan dunia ni. Respect lah kan gitu. Dia ni keturunan Bulu Balang ni. Dia keturunan Bulu Balang. Tengoklah tu, garang nampu kan. Tak? Sebab apa dia keturunan Bulu Balang. Menengok ada dengan misal kalau dan sebagainya, semua tengok dia semua takut dengan dia. Sebab apa dia keturunan Bulu Balang, ataupun dia keturunan Hang Tuah dan sebagainya, ataupun keturunan Hajibat dan sebagainya. Jadi bila dengar nama tu, semua takut. Baik. Seterusnya, jadi yang menjadi perhitungan asas bukan keturunan, tetapi amalan. Dia bukan keturunan yang kita nak baga-baga. Tak ada apa benda yang kita nak baga keturunan itu. Sebab besok kalau mati pun semua tempat yang sama kan. Adakah kubur yang lain? Tetap kubur sama kan. Maksud kubur sama ni saiz yang sama lah. Tak ada kubur yang lebih besar daripada tu lah. Tu lah saiznya, berapa kaki tu. Berapa dalamnya, berapa tinggi, berapa lebar. Itulah kubur kan. Semua sama. Itu juga kalau kita pada musim haji kan. Kalau kita pada musim haji, tengoklah, ada tak perbezaan? Tak ada. Walaupun mungkin orang ni contohnya dia pakej ni harga dia mahal, jadi dia ni pakejnya sampai 50,000. Dia ni pakej dia pakai pakej 100,000 kan. Tetapi bila masuk dalam bab mengerjakan haji, rukun-rukun haji dan sebagainya, masing-masing melalui benda yang sama je. Masing-masing menggunakan tanah yang sama je. Masing-masing duduk ripik lah dalam kemah. Baru ripik-ripik lah. Kadang-kadang butut orang ke muka kita kan.
kaki orang tengok kita. Tak ada perbezaan kau ni keturunan apa, kau ni bangsa apa, kau ni keturunan bulu balang apa dan sebagainya. Tak ada orang kata tu. Kau ni orang kaya, orang bilioner, hartawan, jutawan, wartawan dan sebagainya. Tapi di pada Mahsyar, dia kata di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, kan? Tidak ada perbezaan, sama kan? Kaya macam mana pun, walaupun kau pakai mahal macam tu sama. 1,000 kau punya sewa bilik pun jadi juga. Tapi bila melalui pada rukun haji, wajib-wajib dan sebagainya, semua melalui benda yang sama, je. Kau beraturlah ke tandas. Nasiblah kalau tandas tak ada air, tak pasal beratur. Pergi tengok tandas sekolah pula. Beratur panjang. Dah lah orang sekolah tandas beratur panjang. Tandas kita tak ada air, pergi pula tandas sekolah. Sambung tak lagi belakang pun, panjang lagi. Masing-masing mengalami benda yang sama. Tidak ada perbezaan. Tu besok akhirat besok je tinggallah. Pada Mahsyar besok, kan? Semua berbimbing. Baik. Jadi contohnya keturunan Abu Lahab. Abu Lahab contohnya keturunan beliau, tapi dia adalah celaka. Sedangkan keturunan Salman Al-Farisi tidak sebanding dengan keturunan Abu Lahab, tetapi dia adalah bahagia. Jadi kalau nak banding keturunan Abu Lahab dengan keturunan Salman Al-Farisi ni, mana hebat keturunan dia? Abu Lahab lah lagi hebat berbanding dengan keturunan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni, dia ni pun orang Farsi. Dia bukan orang daripada duduk Mekah. Dia orang berhijrah, orang yang datang. Okay? Walaupun Abu Lahab tu kuliah mulia, tetapi pada sisi Allah Ta'ala dia celaka. Salman Al-Farisi dia bukan keturunan yang mulia, tetapi pada sisi Allah Ta'ala orang yang bahagia, orang mulia lah. Kenapa? Kerana beriman kepada Allah Ta'ala. Itu. Kemudian dalam Quran ada dijelaskan yang segala keturunan manusia tidaklah berguna sama sekali di akhirat kelak, tetapi yang berguna ialah amalannya. Yang berguna amalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, fa iza nufiha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Yang bermaksud فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, apabila ditiupkan sangkakala, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ, maka pada hari itu tidak ada hubungan keturunan nasab antara mereka. Nampak? Dah tak ada keturunan nasab dah. Masing-masing cuba melepaskan diri ya. Macam cerita dia, kalau anak masing-masing cuba akan melepaskan diri di antara satu zaman lain. Macam tu. Wala yatasaalun. Dan tidak mereka bertanya-tanya mengenai kekeluargaan. Tidak mereka bertanya-tanya mengenai kekeluargaan. Macam tak ada hubungan apa-apa. Semua-semua nak melepaskan diri, kan? Dia lepak pergi neraka. Jadi mereka dan lain-lainnya. Tetapi barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka lah orang yang percaya. Wa man khaffat mawazilu fa ulaika humul muflihun. Wa man saqulat mawaziru. Wa man khaffat, barang siapa ringan mawaziruhu, dia punya timbangannya, fa ulaika allazina khasiru anfusahum, mereka tak orang-orang yang rugilah akan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka masuk dalam neraka, kekal neraka itu selama lamanya. Nauzubillah min zalik. Janganlah besok kita diseret oleh ahli keluarga kita masuk dalam neraka. Kalau masuk syurga, biarlah masuk syurga sama-sama, kan? Masuk syurga sama-sama anak-anak kita, mak ayah kita, kan? Semua masuk dalam syurga. Pak mentua, mak mentua dan sebagainya, semua masuk syurga. Jangan besok ada yang mengheret kita masuk neraka. Dia payah tu.
Maknanya akan dengan besok ada kalau keluarga itu ahli neraka. Bila dia ahli neraka, dia akan cuba menyeret kita lah, masuk ke dalam neraka sekali. Gitu. Boleh? Gitu. Berapa orang perempuan ni? 6. Awak 6 orang. Tak nampak orang ni. Balik tiang. Balik tiang. Baik. Sebenarnya ayat ini menjelaskan keadaan manusia pada waktu itu. Ayat ini menjelaskan keadaan manusia pada hari itu, waktu yang penuh kesasaran, kecuali bagi orang-orang mukmin yang beramal soleh. Faham ya lah para masyarakat yang pada keadaan dia. Para masyarakat itu dengan keadaan panas, kan, tidak ada pokok untuk kita berlindung. Kat dunia ni ada pokok untuk kita nak berlindung, kan, ada rumah untuk kita berlindung, kita berteduh dan sebagainya. Akhirat besok apa benda yang ada? Tak ada, kosong. Kan? Kena matahari pula, panas kan gitu. Matahari sekarang pun jarak pun dah panas, tak tahan kita. Waktu kita duduk kat padang bola tu, tengah panas je kan. Macam mana keadaannya? Ada yang hitam dan sebagainya. Kalau di Mekah hari tu pun, kita tengok dalam TikTok kan, ada yang pingsan. Itu yang jemaah haji dari Indonesia. Jemaah haji Indonesia tu ada yang pingsan. Sebab apa? Masalah transport. Bas mereka tak sampai. Ramai yang tersidai di Muzdalifah tu salah. Muzdalifah. Jadi mereka dalam proses nak pergi ke Mina, bas transport tak, sampai 12 jam tunggu, tapi bas tak sampai daripada pagi sampai ke tengah hari. Panas betul. Bayangkanlah orang tua kan. Orang muda-muda okey lagi dah. Masalah tua. Jadi mereka komplain lah dengan pengurusan haji Arab Saudi lah, pasal transport lah tu. Itu di dunia lagi. Keadaan besar macam mana keadaan dia. Baik. Jadi ayat ini menjelaskan keadaan manusia pada waktu itu, waktu yang penuh kesengsaraan, kecuali orang-orang yang mukmin yang beramal soleh. Yang banyak pula hasil usaha mereka sesuatu dalam dunia. Dan inilah yang menjadi satu-satunya harapan mereka. Bukan asal keturunan nenek moyang yang mereka. Bukan asal keturunan nenek moyang. Sebab kenapa pada sisi Allah Ta'ala tidak ada perbezaan. Cuma Allah Ta'ala kata memang adalah, aku ciptakan manusia itu berkaum-kaum, berpuak-puak dan sebagainya. Ta'arafu kan. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum kan. Semua aku jadikan bagi kamu tu, khalaqnakum min zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan, wa syu'uban liqab, dan juga berkabilah-kabilah. Syu'uban liqabail, berpuak-puak perkumpulan. Lita'arafu, tujuannya untuk kenal mengenal di antara satu sama lain. Lita'arafu lah, bukan untuk musuh-musuhan, tapi untuk kenal mengenal. Tapi masalahnya tapi manusia menjadikan dengan berpuak-puak itu mereka jadi bermusuh-musuhan lah, bergaduh-gaduh gitu. Sehingga pada zaman jahiliyah pun juga, orang Arab pun jahiliyah mereka memang suka berperang, di antara satu sama lain. Dan Nabi juga terlibat juga dalam peperangan kan, peperangan Uhud. Itu kelapa Uhud pada itu peperangan antara Islam dengan kafir. Islam dengan kafir. Tapi sebelum tu pada zaman jahiliyah memang ada juga peperangan antara mereka. Mana kafir sama kafir perang sama dia sendiri. Kenapa mereka mempertahankan suku-suku mereka? Mereka kadang-kadang tak boleh bersentuh sikit kan bergaduh. Colek sikit kan bergaduh kan. Sebabkan benda
disebabkan benda kecil kadang-kadang akhirnya mereka gaduh jadi besar perang jadi bunuh-bunuhan. Itu orang Arab punya dia lah, yang dia suka bergaduh lebih. Dia pantang kena cabar sikit, dia akan mula gaduh. Masing-masing akan menunjukkan kekuatan mereka lah. Macam tu. Biasanya Rasulullah SAW dalam satu hadisnya ada menerangkan orang-orang yang lebih utama kepadanya atau lebih dekat hubungan dengan dia, iaitu mereka yang bertakwa, bukan mereka yang bertalian darah, berasal dan keturunan dengan dia. Nampak? Bukan sebab talian darah, bukan berasal daripada keturunan. Hadis tersebut ialah inna ahlal baiti haula'i yarawna annahum awlan nas bi wa laysa kadzalika. Inna awliya'i minkum al-muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Kata. Yang bermaksud inna ahlal baiti, sesungguhnya ahli keluargaku, haula'i yarawna annahum awlan nas bi. Sesungguhnya ahli rumahku atau ahli keluargaku memikirkan bahawasanya mereka orang-orang yang lebih utama denganku. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Sesungguhnya wali-waliku ialah orang-orang yang dekat kepadaku. Inna awliya'i minkum al-muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya wali-waliku, orang yang dekat padaku ialah orang yang bertakwa daripada kamu. Tidaklah aku pandang siapa mereka dan dari mana mereka itu. Nampak? Itu maksudnya orang dekat tadi. Nabi kata bukan di kalangan orang dekat tu orang di kalangan ahli bait dia sendiri. Maksud orang dekat tu maknanya orang yang kata selalu berdampingan dengan Rasulullah SAW dan selalu mempertahankan Nabi Muhammad SAW, selalu menegakkan benar-benar, dan juga menentang kebatilan dan sebagainya. Itulah dia kata orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak guna kalau mereka itu ahli bait Nabi, tak guna. Sedangkan dia tidak sama-sama mempertahankan Islam, tidak sama-sama mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita lihat kepada penunjuknya. So, apakah dilalah? Atau penunjuk pada hadis yang ke-36 yang kita dah bincangkan dan dibahaskan tentang apa. Banyak pembahasan hari ini. Banyak nampak? Kita hadis 40 ni dia kata dia merangkumi banyak benda lah sebenarnya. Banyak benda lah. Sebenarnya kita hadis ni banyak kita hadis ada tebal-tebal pun ada. Kita ada solihin kan? Itulah lebih lagi tebal lah. Kita ada solihin tu. Saya mengajar surah taman tapi cuma surah taman desa Pemai Repak. Kita hadis dia ada solihin tu, Manawi dia solihin kan. Berapa jilid tu? Sekarang ni baru sampai jilid 2. Pun tak baby lagi, tahu berapa tahun dah. Jilid 2. Kan ada. Kat tampil ni ada 3 tempat yang saya ngajar. Sini Masjid Besar Kuliah Subuh Sabtu nanti, dan juga surau Taman Desa Pemai Repah. Itu 3 tempat lah. Kemudian yang lain tu di Rembau ada 2. Rembau Masjid Jami' An-Nur dekat Rembau, dan surau Taman Sewa, surau Taman Raya. 2 tempat lah di Rembau. Yang lain tu semua di Seremban. Seremban paling banyak sekali. Jadi Seremban. Okay. Seremban takmir je dah 5 lah. Takmir saja dah 5. Belum lagi bukan takmir. Bukan takmir pun ada juga. Baik, seterusnya kita lihat pada penunjuknya nilainya bahawa di antara yang ditunjukkan oleh hadis yang ke-36 ini ialah pertama, hadis ini menunjukkan bahawa
menunjukkan bahawa balasan dari hadis ini menunjukkan bahawa balasan adalah menurut jenis amal atau peraturan perbuatan yang telah diberikan dan disumbangkan. Kalau seorang menolong melapangkan seorang lain yang dalam kegelisahan, maka dia akan ditolongi sedemikian jugalah gitu. Kalau dia melepaskan seorang daripada kesempitan, dia pun mendapat balasan seperti itu juga. Perbezaannya ialah tentang lambat situ apa? Lambat bangunnya. Lambat bangun. Hal ini sudah sewajarnya sesuai dengan keinginan dan telah pula ditegaskan untuk menolong dan membantu menurut sekadar yang termampu. Nampak? Jadi hadis ni, tiga benda ni berikan satu satu jaminan lah, jaminan pada kita. Maknanya bila kita bantu orang susah, suatu nanti orang lain pula akan bantu kita. Kalau kita melapangkan orang lain yang kegelisahan, duka cita dan sebagainya, kesusahan, suatu hari nanti Allah Ta'ala bantu kita balik. Kan dia kata tolong. Macam mana cara dia, itu pula pada Allah. Macam mana dia buat. Lambat laun dia akan dibantu juga. Orang yang telah bantu orang lain. So janganlah kita kata, ada juga orang kata, aku dah tolong kau, bila aku nak tolong aku lagi? Kan? Itu biasalah. Itu dia yang tolong kau kan? Bila lagi kau nak tolong dia? Kan? Ada juga macam tu. Sebab ada juga jenis manusia yang kadang lupa diri. Lupa diri kan? Lupa daratan. Lupa diri, mana kita dah bantu dia tapi kita tahu. Tapi kita jangan harap macam tu. Dia ada je lah cara lain, nanti Allah Ta'ala bantu kita. Kan? Yang penting niat kita lah. Nak tolong orang ni yang susah, yang gerisah, yang kecewa kan. Gitu. So jangan kita minta balasan. Dalam orang tu sempit, kita pula ambil kesempatan pada dia juga. Pula kan. Ni memang payahlah je tu kan. Kan. Jadi tuan-tuan, hadis ini menunjukkan bahawa balasan adalah menurut jenis amal atau perbuatan yang telah diberikan dan disumbangkan. Kalau seorang menolong melapangkan seorang lain yang dalam kegelisahan, maka dia akan ditolong sedemikian itu pula. Kalau dia melepaskan seorang dari kesempitan, dia pun mendapat balasan seperti itu juga. Perbezaannya ialah tentang lambat bangunnya, bangatnya. Lambat laun maknanya dari segi tempoh tu lah gitu. Tempoh tu macam mana cepat atau lambat kan. Hal ini sudah sewajarnya sesuai dengan keinginan dan telah boleh tegaskan untuk menolong dan membantu untuk sekadar yang termampu. Dan kita bantu pula ikutlah sekadar kemampuan kita. Kalau kita rasa tak boleh nak bantu, jangan bantu. Kita pula ada tersepit pula kan tu. Tapi kalau kita bantu pun dengan niat suci. Betul tak? Kan Nabi pernah bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah kawan kamu unsur akhaka sama ada dia menzalimi ataupun dia kena zalim. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantulah akan saudara kamu sama ada dia menzalimi ataupun dia kena zalim. Jadi sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, kan biasanya kita bantu orang kena zalim. Bagaimana kita nak bantu orang yang menzalimi? Gitu. Macam mana kita nak bantu orang yang buat zalim? Biasa kita bantu orang yang kena zalim kan? Itu yang kita bantu. Tiba-tiba orang tu pula menzalimi orang lain. Macam mana kita nak bantu? Maka jawapan Nabi SAW, antamna'uka ala zulmi, bahawa kamu menegah dia daripada buat zalim. Itu cara dia bantu. Cara bantunya orang buat zalim tadi dengan menegah dia daripada buat zalim. Mana kalau dia nak buat zalim sebelum ni, jangan dia biarkan dia terus buat zalim. Bagikan nasihat, bagikan
kata-kata semangat dan sebagainya, jangan buat benda tu lagi. Nanti kau akan ditimpa azab, siksaan dan sebagainya. Apalagi orang kena zalim ni pula, dia punya doa ni kan mustajab, betul tak? Kena zalim kan doa mustajab. Mana laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada antara dia dengan Allah Ta'ala tu hijab. Tak ada hijab langsung. Jadi doanya mudah diterima Allah Ta'ala. So jangan buat zalim. Cakap dengan dia, kau ni dah banyak buat nafsu dah ni. Cuba-cubalah kau taubat. Artinya antara bentuk bantuan dia lah. Antamna'u ka'alal zulmi. Antamna'u dan kau tegahkan dia berbuat zalim. Betul tak? Itu pun antara bentuk bantuan juga. Bantu dia kan. So kalau kita bantu orang macam tu, satu hari nanti kalau kita buat zalim orang lain akan nasihatkan kita pula. Kan? Mungkin jangan mengingatkan kita lah, kau ni lain macam ni kan. Saya nasihatkan janganlah buat begitu pula. Mana orang lain buat nasihat bagi kita pula. Itu. Baik, yang kedua juga menunjukkan bahawa jalan yang telah disediakan untuk ke syurga ialah jalan ilmu. Iaitu ilmu yang diamalkan, bukan yang dibekukan. Yang kedua, menunjukkan bahawa jalan yang disediakan untuk ke syurga itu ialah dengan jalan ilmu lah. Kan dalam hadis disebutkan, man salaka tariqan, para siapa yang berjalan satu jalan untuk ilmu kan. Sebutlah hadis tu, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahallahu bihi lahu tariqan lil jannah. Jadi ilmu yang diamalkan bukan yang dibukukan atau digunakan untuk kepentingan kehidupan semata-mata. Dan amal itu bukanlah mata benda yang berpindah keturunan demi keturunan, dan tidak pula dapat dipinjam atau ditumpak atau didapati dengan pemberian percuma. Tetapi ilmu ialah sesuatu yang tidak mungkin dinilai, kerana ia adalah cahaya atau penur, dan tidak didapati melainkan mesti dicari di tempatnya. Wajib dipelajari dengan ulama. Mana je kan? Wajib kita belajar. Tak boleh orang kata, duduk orang kata menumpang dagu macam tu, dan tiba-tiba ilmu pun datang masuk dalam kepala otak kita. Tiba-tiba jadi pandai, kan? Kalau sebelum ni dia bodoh, tak faham tentang hukam, tiba-tiba dia jadi pandai. Susah nak dapat ilmu macam tu. Kecuali orang yang dipilih Allah Ta'ala lah, kita dekat ilmu laduni. Sebab ilmu ni pun ada dua. Satu ilmu al-muktasab, ilmu yang diusahakan, dicari. Yang kedua ilmu yang merupakan anugerah Allah Ta'ala. Itu ilmu laduni lah. Itu pun orang yang dipilih Allah Ta'ala je kan, gitu. Kalau setakat orang biasa ni, memang kena belajar lah. Kena belajar, kena mengaji. Kalau nak pandai, kenalah belajar. Kena belajar, kena berguru, pergi sekolah. Pergi sekolah rendah, sekolah menengah, ataupun pergi masjid, surau, belajar, mengaji, dengar orang belajar, orang ketua, ustaz mengajar, ataupun dia dengar. Sebab ilmu ni ada dua juga. Satu ilmu yang boleh dapat secara formal dan bukan formal. Formal tu yang pergi ke sekolah lah, ikut syllabus dia. Yang tak formal ni, kita mengaji, surau, masjid, kan? Tak formal tu. Dan tak perlu bayar apa-apa, duduk dengar je tu. Yang bayar masuk surau lah bayar. Masuk syik tak bayar. Yang tuan-tuan datang ni, duduk je dengar je tu. Duduk dengar. Baik. Jadi wajib dipelajari daripada ulama. Ini kalau ilmu berkenaan agama lah. Kalau ilmu agama ni mesti belajar melalui ulama. Kerana ini seseorang yang ingin berilmu, kerana ilmu jalan syurga, hendaklah melangkah dan berjalan untuk menuntutnya, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis tersebut. Nampak? Nak ilmu kena cari.
Kena cari. Kalau nak tunggu ngadap tu koma, kan tunggu susah datang, memang tak ada siapa nak datang. Kan? Lainlah kalau suami kita ni ustaz, isteri kita ustazah. Lainlah, memang dah berilmu. Pasangan kita tu senanglah sikit. Pasangan kita berilmu senang. Ini kita dengan si suami kita, suami isteri semua sama je. Cuma tak jenis tak belajar ilmu agama kan. Semua jenis sekolah biasa tu kan. Sekolah aliran biasa. Dan moden kan. Tak ada. Adalah belajar sikit-sikit. Kena ilmu ni tak banyak lah. Janganlah kalau kita pasangan kita tu memang orang yang alim dan sebagainya, itu mudah lah. Itu pun kadang-kadang dia tak tanya suami orang alim ataupun isteri dia orang alim, tapi suami malah nak tanya, malah belajar pun tak jadi juga. Tak jadi juga kan. Walaupun isteri itu seorang ustazah, walaupun suami itu seorang ustaz, sedangkan dia malas bertanya, malah belajar dan sebagainya. Sampai bila, walaupun tahun berkahwin sampai 20 tahun kahwin pun macam tu juga, tak ada perubahan apa-apa. Kan? Sebab dia tak nak mengaji, tak nak belajar, tak nak bertanya, tak nak apa dan sebagainya. Biasanya yang ketiga, Nabi menunjukkan bahawa seorang akan bersegera menduduki di tempat balasan yang baik adalah kerana amalannya. Amalannya mengatasi keturunannya. Tadilah yang kita bincang tadi kan, yang ketiga ni. Keturunan yang rendah dalam pandangan manusia bukanlah rendah, dan keturunan mulia yang dipegang-pegang orang di dunia bukanlah mulia. Yang rendah, yang mulia tidaklah dihitung dari sudut keturunan darah, tetapi daripada segi iman. So yang dihitung dia daripada segi iman dia, bukan dihitung daripada segi keturunan dia. Tak ada apa benda pun kalau kita nak bangga-bangga dengan keturunan kita. Gitu. Sebab dia bukan satu jaminan lah kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallah atqakum tadi. Sebenarnya orang yang paling mulia pada surga adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu. Macam tadi apa perbezaan antara Abu Lahab dengan Salman Al-Farisi kan? Abu Lahab kalau ikutkan keturunan yang hebat lah, keturunan bangsawan lah gitu. Di tanah Arab macam tu. Kemudian Salman Al-Farisi, dia ni orang Parsi, dia orang luar. Dia datang ke Mekah, kena akhir masuk Islam. Disebabkan dia masuk Islam, walaupun dia keturunan dia bukan keturunan yang mulia, tapi dia hebat. Dia jadi mulia kan. Sebenarnya kan sebaliknya Abu Lahab tadi, walaupun dia keturunan bangsawan tapi tak beriman, jadi dia rendah lah ke semua ta'ala. Baik. Tetapi daripada segi iman dan amal sejajar dengan perintah. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya yang bermaksud bahawa Allah Ta'ala tidak bertanya kamu tentang kemuliaan nasab dan keturunan kamu pada hari kiamat. Nampak? Jadi ke akhirat besok Allah Ta'ala tanya, oh kau ni orang mana ni? Kau ni suku mana? Kau ni keturunan apa? Kau ni darah gajah ke? Kan? Oh, dia darah gajah kan? Jadi semua tak penting lah. Tak ada orang Ta'ala tanya ni pun benda tu. Semua akan tanya amalan. Masuk dalam kubur pun jadi kan? Dalam kubur pun amalan. Ada hadis tu, bila mati anak Adam tu, yang mengiringi ke kubur tu ada tiga yang mengiringi ke kubur. Pertama, keturunan dia. Yang kedua, harta dia. Yang ketiga, amalan dia. Kan? Kemudian daripada tiga tadi, kembali dua, tinggal satu. Apa yang kembali? Keturunan dia. Semua balik-balik ke rumah. Tak ada siapa nak tidur sekali dalam kubur tu. Jadi yang kedua, harta dia. Harta pun kalau sebelum ni harta dia pergi sekali ke kubur dengan kereta Mercedes-nya ke ataupun kereta BMW dan sebagainya.
yang harga kata beratus ribu dan sebagainya, anak-anak akan bawa kereta tadi pergi kubur. Bila selesai semua, buat balik kata tak ada kata masuk ke dalam kubur seorang dah. Tak ada. Yang tinggal ialah amalan. Amalan itulah yang akan menemani kita dalam kubur itu. Kita akan ingat tu. Baik. Jadi bahawa Allah Ta'ala tidak bertanya kamu tentang kemuliaan nasab dan keturunan kamu pada hari kiamat. Kerana sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang lebih bertakwa daripada kamu. Demikianlah wallahu a'lam bishawab. Habis. Bila kebicaraan berkenaan hadis yang ke-36. Dan datang kita sambung lagi hadis yang 37. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tak tuan-tuan? Ada? Tak ada. Okay. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ala nabiyyi wa yaqina as-sadiqa wa amalan taqabbala wa syan halalan mubarakatan wa kasra wa syan ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifatika wa tamama'in. Allahumma faqina bi din Allahumma faqina. Allahumma ya hadza jama'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Qaballallahu minkum wa qabal ya karim.